إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam ini kita menyambung lagi pembacaan hadis yang datang daripada kitab Riyadhus Salihin, dan pada malam ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Setelah kita membicarakan pada hari-hari sebelumnya di mana kita adakan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin ini pada hari Rabu jam 9.15 malam, dan pada hari Khamis pada jam yang sama, insya-Allah taala. Jadi sebelum saya membacakan hadis yang kedua pada malam ini, suka untuk saya melakukan satu kesimpulan daripada hadis yang pertama dan juga kesimpulan daripada apa yang telah pun dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya. Yang pertama, ataupun dalam bahasa mudahnya, Imam Nawawi mendatangkan dalam Riyadhus Salihin yang membawa maksud raudah, taman. Jadi taman yang pertama yang telah pun saya mulakan sejak daripada semalam berkenaan dengan taman orang-orang ikhlas. Taman orang-orang ikhlas. Di mana seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari, yang mendatangkan hadis innamal a'malu binniyat, dan juga Imam Muslim, dan dimasukkan juga oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, seakan-akan nak bagi tahu apabila kita bercakap tentang hukum hakam agama yang melibatkan amalan, dan memanglah yang namanya hukum hakam agama itu adalah berbentuk amalan. Jadi, seumpama nak bagi tahu kenapakah para ulama hadis memulakan kitab-kitab hadis mereka dengan memasukkan hadis innamal a'malu binniyat dan dilanjutkan dengan hadis-hadis yang seumpama dengannya, nak bagi tahu kepada kita apa sahaja perbuatan-perbuatan ibadah, apa sahaja perbuatan-perbuatan baik kita, apabila kita tidak masukkan elemen ikhlas, maka kesemua perbuatan-perbuatan itu tidak akan menjadi penyokong kita apabila kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari mahsyar kelak. Jadi, kesimpulan saya pada malam ini, di mana apabila kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan amalan yang ikhlas ini, dan bila kita membaca innamal a'malu binniyat, kita mesti faham seumpama baginda Nabi SAW nak bagi tahu innama sihhatal a'mal, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi benar, akan menjadi diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila kita memasukkan elemen ikhlas padanya. Jadi begitulah lebih kurang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membacakan hadis berkaitan dengan keikhlasan ini, kita mesti melakukan satu tindakan ataupun kita upgrade amal saleh kita, iaitu yang dinamakan sebagai doa, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rezekikan kepada kami ini keikhlasan. That's why kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita direzekikan dengan keikhlasan. Jadi
apabila kita membaca hadis-hadis berikutnya, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat, hadis yang kelima, hadis yang keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan yang ke-13, mudah-mudahan taman yang pertama yang kita baca daripada kitab Riyadhus Shalihin ini akan membantu kita untuk terus menjadi orang yang upgrade senantiasa dan istiqamahkan diri kita dengan melakukan keikhlasan-keikhlasan secara konsisten. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kedua pada malam ini, okey, sebagaimana yang saya janjikan semalam, kita akan membacakan hadis yang kedua, yang mana wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. Dan lafaz yang saya bacakan sebentar tadi, hadza lafzul Bukhari, adalah lafaz yang datang daripada jalan Al-Imam Al-Bukhari. Ini bermakna imam-imam hadis yang lain mendatangkan hadis yang hampir sama dengan lafaz yang sedikit berbeza. Dan kalau saya bacakan juga ataupun saya menghuraikan yang itu, maka tidak berakhirlah kuliah pendek kita setiap malam pada hari Rabu dan Khamis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apakah maksud kepada hadis yang kedua ini? Hadis ini datang daripada ummil mu'minin, ataupun ibu kepada orang-orang beriman. Dan ibu kepada orang beriman ini pada malam ini, pada hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dibaca Aisyah? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah itu mamnu' min as-sarfi. Senantiasalah perkataan Aisyah, Makkah, okey, dan seumpama dengannya, okey, tidak akan diubah baris di hujungnya Aisyah sampai kiamat, kerana itulah kaedah yang digunakan dalam kaedah bahasa Arab. Baik. Tetapi yang memelikkan adalah kenapa, okey, kenapa pada hadis ini wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah, kenapa Aisyah diberikan satu gelaran ibu kepada Abdullah? Pelik kan? Okey. Sedangkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah ini adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okey, yang Nabi kahwini ketika usianya masih kecil, dan kelihatan Aisyah apabila dikahwini oleh Nabi ketika itu dan sampailah kepada baginda wafat, Aisyah tidak mempunyai zuriat. Okey, tidak ada zuriat Nabi, ataupun Aisyah tidak ada anak bila berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa jadi pelik? Okey, kenapa Aisyah diberikan gelaran Ummi Abdillah? Okey, jadi cari sendirilah. Okey, tak perlu untuk saya hurai pada malam ni. Okey, kadang-kadang yang menonton pun kena ada sedikit assignment lah, sedikit tugasan, supaya tidaklah guru yang mengajar ni dia pandai seorang-seorang. Okey, jadi bolehlah buat homework pada malam ni, cuba cari kenapalah Aisyah ni dapat gelaran Ummi Abdillah. Seumpama Aisyah ni ada anak lelaki yang bernama Abdullah. Cari sendiri. Baik. Sebab itu bukan hadaf saya untuk saya menghuraikan hadis dengan detail, sedetail-detailnya. Okey, tetapi saya buka horizon yang mendengar untuk pembacaan hadis pada hari Rabu dan Khamis. InsyaAllah doakan kita konsisten. Okey, walaupun seorang yang menonton, walaupun dua orang yang menonton, tak ada masalah.
Sebab insya-Allah mudah-mudahan kita cuba istiqamah dengan kebaikan-kebaikan ini tanpa mengaitkan berapa ramai yang terlibat. Berapa ramai yang terlibat, terpulanglah. Okey, ini semua adalah masing-masing punya pilihan, tetapi masya-Allah tabarakallah, apabila kita berazam untuk membacakan hadis daripada kitab Riyadhus Salihin pada Rabu malam dan pada Khamis malam, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua untuk mudah-mudahan benda terakhir yang kita dengar sebelum kita tidur ni, mudah-mudahan kita mendengar daripada Al-Quran ataupun kita mendengar daripada perkataan-perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah yang sebaliknya. Mungkin ada orang memilih untuk tidur dengan lepak kedai makan, okey, lepak kedai mamak, lepak mana-mana kedai, okey, dan mereka balik ke rumah dan mereka bawa gosip-gosip yang diceritakan dalam meja mereka, dan wal-a'yadzubillahi min zalik. Okey, that's why kita minta supaya mudah-mudahan asbab daripada tindakan yang kita lakukan pada hari Selasa malam, pada hari Rabu malam, pada hari Khamis malam ni, mudah-mudahan memberikan impak di mana kita tidur dengan mendengar perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu sahaja. Okey, walaupun satu hadis sahaja. Baik. Jadi kan dalam hadis ini, okey, Aisyah kata bahawa sesungguhnya telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Nanti akan datang satu kelompok pasukan manusia yang akan menyerang Kaabah. Yang akan menyerang Kaabah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang serangan manusia kepada Kaabah. Okey, kalau kita buka sejarah Makkah, kita akan mendapati ada beberapa siri serangan kepada Kaabah. Okey, ada beberapa siri serangan dalam sejarah menunjukkan Kaabah diserang. Dan masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, ketika Kaabah diserang ini, seumpama macam orang-orang Arab di kawasan Kaabah ni, di kawasan Makkah ini, mereka macam bukan tak nak protect. Mereka macam biar je lah. Seumpama macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya adalah pada kepercayaan orang-orang Arab, mereka mengetahui bahawa Kaabah ini, tugas ataupun yang akan menjaga Kaabah ini bukan mereka. Yang menjaga Kaabah adalah Allah Azza wa Jalla. Okey, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membaca sejarah orang Arab jahiliyah, kita mendapati bahawa mereka mewujudkan berhala-berhala di sekitar Kaabah bukan sebab mereka tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla yang menjaga Kaabah itu, tetapi mereka membuatkan patung-patung di sekitar Kaabah itu, dalam Kaabah sendiri, adalah disebabkan oleh mereka rasa mereka ni hina. Mereka ni rasa mereka sangat loser. Dalam bahasa kita hari inilah, mereka rasa sangat loser. Mereka tak boleh, kalau mereka berhajat nak minta kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tak layak. Jadi apa mereka buat? Mereka berwasilahkan, bertawassul, mereka berwasilahkan kepada berhala-berhala itu, untuk berhala-berhala tadi menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya syirik. Okey, itulah namanya syirik. Baik. Sedangkan untuk kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita tak memerlukan sebarang perantaraan. Kita sama sekali tidak memerlukan sebarang perantara. Tak payah. Maknanya, hajat yang kita nak minta ni,
tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh minta direct kepada Allah Azza wa Jal. Okey? Dengan menyebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman, Engkaulah Ar-Rahim, dan aku berhajat A, B, C, D, E. Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu untuk kita berwasilah untuk minta kepada Allah Azza wa Jal. Kita minta terus direct kepada Allah Azza wa Jal, sebab Allah tidak memerlukan perantaraan. Okay, that's why, tuan-tuan dan puan-puan, berhala-berhala itu adalah perantaraan di antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Okay, baik. Itulah dia perbuatan syirik. Okay, dan mungkin perbuatan syirik pada hari ini, mungkin kita pergi ke kubur. Okay, ke kubur memohon keberkatan orang kubur. Sedangkan orang dalam kubur itu pun mengharapkan kita minta ampun untuk dia. Atas apa sekalipun lah dia tu. Tanggapan kita mungkin dia ni seorang soleh, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang Masya Allah Tabarakah sepanjang hayatnya berdakwah, menyampaikan ilmu, dan bila dia mati, kita boleh pergi ke kubur dia untuk mendapatkan syafaat. A'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi min zalik. Itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon bantuan daripada si mati. Okey, maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Itu juga tindakan yang tidak benar sama sekali. Nak minta kepada Allah Azza wa Jal, bukan minta kepada orang yang telah mati. Sekalipun apa pun gelaran dia, apa pun kita panggil nisbah kepada dia, apa pun gelaran yang dia miliki, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta direct kepada Allah Azza wa Jal, walau siapa pun kita, walau segunung tingginya dosa kita, kita layak untuk terus minta kepada Allah Azza wa Jal tanpa perantaraan. Baik. Kemudian, kadang-kadang kita juga, Masya Allah Tabarakallah, kita juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan keimanan kita yang yang mungkin kita rasa iman kita tinggi, kadang-kadang kita minta juga kepada makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta, contohnya kita pakai tangkal. Ada tangkalnya, ada gelangnya, ada cincinnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kesemuanya adalah perkara yang tidak benar dan tidak menjadi ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memohon permohonan hajat kita ini memang minta kepada Allah Azza wa Jal tanpa sebarang perantaraan. Habis tu, macam mana pula kalau kita pergi minta tolong orang-orang yang baik ni mendoakan kita? Tuan-tuan, yang tu tak ada masalah. Kita minta orang-orang baik untuk mendoakan kita dan kita pun berdoa juga. Ini kita masalah kita. Kita minta orang saleh doakan kita, tapi kita tak mendoakan diri kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati pada meminta ini. Mintalah direct kepada Allah Azza wa Jal, sekalipun kita merasakan diri kita ni memang muflis pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah kisah orang-orang berdosa yang Nabi SAW ceritakan, yang nanti kita akan sampai kepada hadis itu apabila kita berjalan dalam taman-taman orang-orang saleh yang kita sedang lalui ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dah panjang ayat tu. Baik, tapi kuncinya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, jadi ulama ni, para ulama memberikan pandangan-pandangan mereka, apakah yang dimaksudkan, siapakah yang dimaksudkan orang yang akan pergi menyerang Kaabah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah untuk saya huraikan akwal-akwal ini. Cukuplah nak bagi tahu kesimpulannya adalah yang Nabi maksudkan satu kumpulan manusia yang akan pergi menyerang Kaabah. Mereka adalah orang-orang yang datang
yang belum lagi, yang akan datang. Okey, yang akan datang, bukan yang telah berlaku. Okey, baik. Jadi kan, kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua, sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kan bagi sekelompok, confirm bila sekelompok manusia nak pergi menyerang Kaabah, okey, maka yang depan berbaris sampai belakang, mereka semua ni geng yang akan pergi menyerang Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Aisyah ni isteri Nabi yang syatirah, zakiyah. Okey, isteri Nabi yang cerdik, masya-Allah tabarakallah, cerdik, super cerdik, brilliant. Okey, dan Aisyah tanya dekat Nabi. Okey, kata Aisyah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah mereka dibinasakan? Kesemuanya, daripada yang depan sampai belakang, habis semua dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Kan saya sebut tadi, okey, apa dia? Kaabah ni dipelihara oleh Allah Azza wa Jal. Okey, Kaabah sentiasa dipelihara oleh Allah Azza wa Jal. Okey, dulu, kini, sampai kiamat. Baik. Dan kata Aisyah, sedangkan dalam grup geng yang nak pergi serang Kaabah ni, dalam tu, dan katakanlah geng tu ada 100 orang. Tidak semuanya, kata Aisyah, mereka adalah orang-orang yang sama berniat untuk menyerang Kaabah. Mereka mungkin dipaksa, mereka mungkin tak semena-mena terjoin, ataupun mungkin mereka berhutang dengan Along, dan salah satu cara untuk mereka tebus hutang mereka, mereka terpaksa join geng untuk memusnahkan Kaabah. Masya Allah, tabarakallah, bijak. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, di antara mereka ada yang akan berbelanja, serta ada pula orang yang tidak membantu mereka. Maksudnya, ada kisah berlaku kan? Ada kisah berlaku, Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh baca banyak kisah, yang mana kisah yang melibatkan sekumpulan geng, okey, yang berlaku zaman-zaman khalifah-khalifah dulu. Okey, mereka, ada orang nampak kafilah dagang berjalan, satu kafilah berjalan dekat padang pasir, dan mereka ingat ini kafilah dagang. Dan mereka pergi join. Rupa-rupanya, yang mereka rasakan kafilah dagang tu, rupa-rupanya kafilah tu bukan kafilah. Mereka ni tentera yang nak pergi serang satu buah negeri. Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi Masya Allah, tabarakallah, Aisyah kata, macam mana ya Rasulullah? Tengok apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, dan ada kaitan dengan bab yang sedang ataupun taman yang sedang kita lalu sejak semalam dan sampai malam ni. Apa dia? Baginda Nabi menjawab, mereka dibinasakan semua, daripada yang depan sampai kepada yang paling belakang. Nanti kesemua mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yub'atsuna ala niyatihim. Itu perkataan dia, niyatihim. Kesemua mereka akan dinilai oleh Allah Azza wa Jal ketika mereka mati itu, apa niat mereka. Maka di sinilah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, okey, Masya Allah, ada beberapa reflection kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah, kalau kita membaca cerita tentang orang-orang Arab Jahiliyah, kita akan mendapati bahawa orang-orang Arab Jahiliyah, mereka sangat memuliakan Kaabah. Mereka sangat memuliakan Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan, Masya Allah, tabarakallah, bermakna orang Arab Jahiliyah, mereka tahu nilai Kaabah. Okey, jadi akan ada orang yang akan meruntuhkan Kaabah ni. Allahu Ta'ala alam siapa dia. Allahu Ta'ala alam, tak pasti siapa dia.
Kita akan jumpa nanti hadis-hadis yang berikutnya. Tetapi pada malam ini, okey, kesimpulan saya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi nak cuba bagi tahu kepada kita pada malam ini, kesimpulan yang pertama adalah duduklah kita bersama orang-orang baik. Okey, saya ulang balik, duduklah kita bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mati bersama orang baik. Allah ambil kita bersama orang baik. Dan orang baik ini akan mempengaruhi kita ke arah kebaikan. Satu. Dan tinggalkanlah orang-orang ataupun grup-grup mereka yang melupakan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, dalam hidup yang telah kita lalui, mungkin kita yang telah berusia 36 tahun, 39 tahun, 48 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, confirm kita masih ingat dalam kita lalu jangka hayat kita yang telah lepas ni, ada tak kita ni tersinggah dalam grup-grup orang baik? Dan kita rasa Masya Allah, Tabarakallah, kita rasa bermaknanya hidup kita. Bila mereka bersembang, mereka tak bercakap tentang manusia. Mereka bercakap apa lagi kebaikan yang kita patut fight. Okey? Masya Allah nikmatnya. Okey, bercakap apa lagi kebaikan yang kita boleh fight. Apa lagi amal salih yang Nabi ajar ke yang kita boleh sama-sama upgrade. Satu. Dan bayangkan jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dengan geng orang jahat. Okey, yang langgar waktu salat. Okey, yang bercerita, bergembira dengan keburukan yang mereka lakukan. Okey, bercerita, oh semalam, Masya Allah, Masya Allah. Semalam, Masya Allah, aku main judi, hampir-hampir nak menang, tapi kalah juga. Mereka bergembira, bercerita kebungkaran mereka. Tuan-tuan, okey, satu yang pertama kata para ulama, tinggalkan. Kita join dalam grup WhatsApp tu, okey, bila mula buka, kita panggil buka sesi posting, dah mula cakap, oh dia tu gini, gini, gini. Kadang-kadang daripada pagi sampai malam ceritanya hentang orang aja. Pam, orang sana salah, sana salah, sana salah, sana salah, sana salah, sana salah, sana salah. Dah macam tak ada orang betul dalam dunia ni. Masya Allah, Tabarakallah. Okey, jadi kita kalaulah kita terjebak dalam grup-grup WhatsApp macam tu, Telegram macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh tinggalkanlah. Satu. Tetapi jika kita bersama dengan grup-grup macam tu, kita tak sampai hati nak left group. Tak sampai hati. Ini kira saya bagi contoh yang paling ringan lah ni, grup WhatsApp. Apa lagi yang join grup apa? Al-Qaeda ke kan? Grup nak pergi pukul orang ke? Lagilah teruk. Okey, tapi ni poinnya adalah dalam grup WhatsApp je kot. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita rasa macam kalau aku left ni, habis persahabatan. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita mati, a'udzubillahi min zalik, kita mati dalam grup tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali balik kepada hadis ini, apa dia? Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Nanti bila kita mati, bila Allah Ta'ala hisap kita, kita akan dihisap atas apa niat kita bersama kumpulan itu. Okey? Kenapa kita bersama dengan mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang alangkah bagusnya kalau kita duduk seorang diri lah. Lebih baik daripada kita bersosial dahsyat sangat. Tak apalah. Nampak kita ni kera sumbang pun tak apa, Alhamdulillah. Daripada kita, Masya Allah, dalam grup tersebut, Masya Allah, daripada pagi sampai tidur, pagi esok, ya Allah, 365 hari ni
Dah tak ada orang betul, semua orang salah. Apa saja yang lintas, semua salah. A'udzubillahi min zalik. Dalam bahasa kita hari ni orang panggil apa? Grup toksik. Dan kadang-kadang lontaran toksik tu kena pada orang baik pun kena juga. Okey? Jadi itu sahaja pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat dan insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang ketiga pada minggu depan. Okey, pada minggu hadapan. Okey, dan mudah-mudahan journey kita untuk kita lalu sejauh 1896 hadis telah bermula semalam hadis yang pertama dan hari ni malam ni hadis yang kedua, bermakna berbaki untuk kita 1894 hadis. Dan mudah-mudahan ada manfaat. Jika sekiranya ada manfaat tuan-tuan dan puan-puan, mohon sebarkan, mohon bantu saya untuk sebarkan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika sekiranya apa yang saya kongsikan pada malam ini dan pada malam-malam yang sebelumnya menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kekurangan tersebut, atas kejahilan saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, itu saja pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda yang belum follow, boleh follow. Dan kepada anda yang belum like, boleh like. Dan kepada anda yang belum tekan butang share, tolonglah. Okey, insya-Allah saya masih lagi akan baca hadis ni walaupun saya baca seorang-seorang. Okey, sebab satu saya niat saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya berusaha untuk membaca insya-Allah 1896 hadis yang bermula daripada setiap hari Rabu dan Khamis insya-Allah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.